Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para abang semua. Alhamdulillah kita bertemu dalam sambungan kuliah kita untuk logik and logic circuit untuk bahagian yang kedua. Okay. So sebelum ni kita dah tengok dah 3 basic gate. Okay. So kita ada 3 basic gate, iaitu kita ada basic gate, iaitu basic gate yang pertama adalah AND gate. Kemudian kita ada OR gate dan NOT gate. Okay. Kemudian kita juga dah tengok derived gate. Kita ada NAND gate, not AND, dan juga NOR gate, not OR. Okay. So hari ni kita nak sambung dengan dua lagi derived gate, iaitu exclusive OR dan exclusive NOR. Baik, kita teruskan. Okay, so yang pertama adalah exclusive OR gate ataupun XOR gate. Sebutan dia XOR gate. Okay, exclusive OR gate. Alright, produce high output if either but not both of its input is high. So dia akan keluar output 1 jika salah satu. Salah satu dan bukan kedua-duanya satu. Maksud dia input dia mesti either salah satu input tu adalah 1 baru dia keluar 1. Okay, tak apa, kita akan tengok dia punya ni dia. Baik, so an encircle plus sign is used to show the XOR operation. Baik, kalau OR macam biasa, plus biasa lah. So kalau OR biasa adalah plus. So untuk XOR dia ada, ni kalau OR biasa. Untuk XOR dia ada encircle. Okay, baik, kita tengok dia punya simbol dia. So simbol dia adalah simbol, asalnya bersimbol O, cuma beza dia ada dekat depan tu macam tu. So kalau O biasa, kita terus macam tu, itu O biasa. Tapi ni dia ada depan dia. Ada palang depan tu kan. Okay, so itu adalah exclusive O. So ini dia punya simbol dalam bentuk expression exclusive O. Sekarang kita tengok property truth table dia. Baik, sekarang kalau dua input, saudara tadi dia akan dapat satu kalau salah satu dia punya input dia adalah satu. So cuba tengok yang ni. So sekarang ni ada 0 dan 1 input dia. So dia akan keluar 1. Yang ini pun 1 dan 0. Okay. So input dia akan keluar 1. Kalau input dia memang 0, dia keluar 0 lah. Dan kalau input dia 1 dan 1, so dia keluar 0. Okay. Baik, sebenarnya untuk nak lebih mudah kita faham, untuk XOR gate ni, dia akan keluar 1. Okay. So dia akan keluar 1 bila bilangan input 1 dia ganjil. Okay. So macam ni kita tulis sini So output akan dapat 1 bila dia punya bilangan input 1 dia ganjil. Okay, maksud dia sekarang ni kita tengok bilangan ni adalah 1. So ganjil kan bilangan input dia. So bila ganjil dia keluar 1. Yang ni ada 2. So bilangan dia adalah 2. So ini 1, ni 1. 2 bilangan dia. Maksudnya dia akan keluar 0 sebab dia genap. Okay. So kalau saya lagi output 0 kalau bilangan input 1 dia genap. Okay, ingat yang tu je. So kalau bilangan 1 tu ganjil, dia akan keluar 1. Yang pertama tengok balik So A dan B. Sekarang ni A kosong, B kosong. So bilangan input 1 dia adalah 0. So 0 dia dianggap sebagai, dalam kes ni kita anggap sebagai dia genap. So bila genap dia keluar 0. Okay, jelas Baik. Macam mana kalau 3 input dan ke atas? So bila 3 input dia rumit sikit. Tapi sebenarnya kalau awak ikut syarat ni, sebenarnya dia tak susah sangat pun. Saya tengok, saya tunjuk sekejap lagi. Baik. So tadi XOR gate. So sebenarnya XNOR gate. Okay, XNOR gate ni sebenarnya XOR gate yang kita not kan. So dia adalah combination XOR dan NOT. Okay. So adalah gabungan XOR dan NOT.
Okay. So, untuk XNOR gate dia sebaliknya. Dia akan dapat output 1 bila dia kata both of input are at same logic level, either binary 1 or 0. So dia akan keluar satu bila sama. Sebenarnya dia di sebalik daripada XOR tadi. Okay. So dia akan dapat output 1 bila bilangan input 1 dia genap. Tadi input 1 genap dapat kosong. Baik. Saya tulis kat sini tak apa tengok seluruhnya. Baik. So simbol dia berbeza dengan XOR tadi, dia tambahkan yang ni di depan. Okay, ni tadi XOR, so kita tambahkan bulat di depan, dia jadi XNOR. Kemudian dia punya expression dia juga, dia ada bar di atas ni. Okay, so dia ada bar ni. Nampak ni? Baik, sekarang tengok truth table dia. Okay, saya tulis dia kata apa? Dia kata dia akan output dia akan dapat 1 bila bilangan input 1 dia genap. Okey. Kemudian dia akan output 0 bila bilangan input 1 dia ganjil. Okey. Baik, sekarang cuba tengok Kalau tadi tadi XOR tadi 0 ni kita akan dapat 0. 0 1 kita akan dapat 1. 1 0 kita akan dapat 1. 1 tu kita dapat 0. So sebenarnya kita notekan dia, so dapatlah 1 0 0 1. Okey, kalau ikut yang ni, kita tengok bilangan dia kata kalau bilangan 1 dia input genap dia dapat 1. So sekarang input dia 0 0. So input 1 dia 0. So dia akan dapat 1. Bila input dia ganjil dia dapat 0. So sekarang ni input 1 ni ganjil, ada 1 sahaja. So dia dapat 0. Betul juga dengan ni. Yang bawah ni dia genap. So bila genap dia akan dapat balik 1. So kita ingat yang tu. Benda ni bila macam ni kalau 2 input kita boleh hafal dia punya ni. Tapi bila lebih dari 2 input, 3 input dan ke atas, memang kita kena tengok combination input ni lah. Okay. Baik. Saya nak cuba tunjuk yang 3 input sekejap. Okay. So cuba tengok yang ni Macam mana kalau kita nak tengok XOR ataupun XNOR gate ni bila dia 3 input. Okay. Contoh katalah kita ada expression Y sama dengan A eksklusif OR B eksklusif OR C. Okay. Tadi kalau 2 input senang. Contoh saya buat sini kalau 2 input, so kita just A, B, Y. Okay, ni kalau 2 input So 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ingat, untuk XOR dia punya bilangan kalau bilangan input 1 dia ganjil, dia akan dapat 1. Okay. So yang ni kita akan dapat 0 sebab dia genap, ini akan dapat 1, 1 ni akan dapat 0. Okay, kalau kita XNOR kan dia, so kita akan dapat sebaliknya, kita akan dapat 1, 0, 0, 1. Okay, so ini adalah XOR, yang ni adalah XNOR. Macam tu lah. Okay, sekarang kita nak tengok macam mana kalau dia 3 input. Okay, so kita susun kita punya table, truth table. Okay, so kita ada 3 input. Okay. Baik. Ingat, bila kita nak susun combination of output ni, combination of input ni kita kena susun elok-elok lah. So kaedah dia untuk yang paling dalam ni kita selang 1. So dia ada sekarang ni berapa bilangan? N, 2 kuasa N. N adalah bilangan input. So 2 kuasa N, so sekarang 3 input, so 2 kuasa 3 sama dengan 8 baris. So kita ada 8 baris. Okay, yang ni kita selang 1. Kemudian yang B ni, kita selang 2. So 0, 0, 1, 1. Yang ni 0, 0, 1, 1. Kemudian untuk A ni, yang ni kita selang 4.
Pattern ni terselang 4. So 0, 0, 0, 0. Dan ini 1, 1, 1, 1. Baik. Sekarang macam mana kita nak tengok? Okey, sekarang kita tengok bilangan dia. Sekarang kita buat yang ni XOR. Y ni adalah XOR. Okey, so XOR kita kata bilangan, kalau bilangan input 1 dia genap, dia dapat 1. Bila genap dia dapat 0. Bila ganjil dia dapat 1. So, sekarang tengok ni. A, B dan C. So, berapa bilangan input 1 dia? Kat sini 0. So, bila 0, dia akan dapat 0. Bila genap dia dapat 0 lah. Okey, sekarang yang ni 0, 0, 1. So, ni ada 1 sahaja. Saya nak warna merah senang. Okay. So sekarang ni dia ada 1 kat sini. So output dia akan dapat kat sini. Kita akan keluar. So yang tadi 0. Yang ni akan keluar 1. Betul? Okay, tengok yang ni pula. So bilangan dia adalah 0, 1, 0. So bilangan dia 1 sahaja. So bila 1 dia akan keluar 1. Okay, sekarang balik ke 4. 0, 1, 1. So dia ada 2 input 1. So dia genap. So bila genap dia keluar 0. Okay, tengok pada seterusnya. 1, 0, 0. So bilangan dia ganjil. So dia keluar 1. Kemudian seterusnya 1, 0, 1. So dia ada 2 input 1. So dia adalah genap. So bila genap dia keluar 0. Okay, kemudian 1, 1, 0. Sekali lagi dia genap. So dia keluar 0. Dan yang ni 1, 1, 1. So ada 3. 3 ganjil. So ganjil dia keluar 1. So inilah output untuk exclusive OR bila dia ada 3 input. Maksudnya kita tengok bilangan input 1 tu genap atau ganjil. So kalau genap dia keluar 0. Kalau ganjil dia keluar 1. Okay, untuk XOR macam mana? So untuk XNOR sebenarnya kita notkan sahaja XOR ni. So bila terkalih dia, of course kita akan dapat 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. So dia sebaliknya lah. Kalau kita tengok balik, tadi untuk XNOR, kita kata apa? Dia akan dapat 1 bila input 1 dia genap. Akan dapat 0 bila input 1 dia ganjil. Tadi ni yang first ni 0, 0, so genap. Betul tak? So dapat 1. Yang ini 0, 0, 1 ganjil. So dia akan dapat 0. Tu awak kena ingat yang tu. Untuk XOR dan XNOR. Boleh? Right. Okay, boleh So inilah apa nama ni ciri-ciri untuk XOR dan XNOR yang awak kena ni lah. Awak kena fahamkan kena ingat. Baik. So kita sambung So tadi kita tengok dah ciri untuk XOR dan XNOR. Okay. So seterusnya ini soalan latihan lah dalam nota kita. So kalau apa nama ni, kalau tengok soalan ni kena fahamkan lah. The logic gate which produce false output only if all input are true. So dia kata akan keluar output 0 bila semua input dia 1. So sebenarnya apa dia? Jawapan dia NAND gate. Okay. Sebab AND gate akan dapat 1 kalau semua 1. So sebaliknya NAND gate lah. Baik, yang kedua ni. So yang ni adalah NOR gate. Cuba tengok balik. Dia kata apa dia? Dia akan keluar output 1 kalau semua inputnya 0. So OR gate semua input 0, 0. So sebaliknya 1 lah. Alright. And last one ni, yang ni adalah apa dia? True output when the number of true input is odd. So true input is odd. So bila ganjil dia keluar 1. So ini adalah X OR, exclusive OR. Alright. Baik. So yang ni based on table, based on apa nama ni truth table ni. So kita dah boleh tahu dah dia gate apa. Kalau tengok soalan yang pertama ni, table yang pertama ni. So bila 0, 0 keluar 0. 0, 1, 1. 1, 0, 1. So ada 1, 1. So ini adalah OR gate. Okay. So yang ni kalau tengok 0, 0, 0. 0, 1 pun 0. Itu pun 0. 1, 1, 1. So dia hanya keluar 1 bila semua 1. So ini adalah AND gate. And last one of course yang ni sebaliknya NOT gate lah. Baik.
So dekat summary ni, ni dia punya summarize lah untuk truth table bagi semua apa nama ni basic gate. So AND, OR dengan NOT ni basic gate So yang ini adalah basic gate. Okay. So NOT ni adalah basic gate. Yang selebihnya NAND gate, NOR gate, XOR gate, XNOR gate, yang itu adalah derived gate. Maksudnya gabungan daripada basic gate. Okay. Yang ni awak kena ingat lah pattern dia punya ni dia. Property untuk setiap gate ni awak kena ingat. Okay. Sikit lagi kita sambung. Kita nak tengok macam mana kita nak construct truth table. Okay. So learning outcome seterusnya. Based on given logic statement or scenario, including derivation from truth table to Boolean expression. Okay. So macam mana cara kita nak buat truth table? Saya cakap tadi, kita kena tahu pertama sekali adalah berapa dia punya combination of input dia. Kemudian berapa kolom yang kita nak setkan pada kita punya truth table. Okay. So awak kena ingat dua benda ni. Pertama sekali number of rows dan number of column. Untuk number of rows dia adalah 2 kuasa n. N ni adalah bilangan input. So kalau input tu 2, maksudnya 2 kuasa 2, 4 baris. Okay. 4 combination. Kalau 3, 2 kuasa 3 sama dengan 8 baris ataupun 8 combination. Kalau 4 jadi 16 dan seterusnya lah. Macam tu dia punya sifir dia. Okey, kemudian number of column adalah n tambah g. Maksudnya bilangan input tambah dengan bilangan gate. Okey, tapi yang ni pun sebenarnya terpulang. Awak boleh tambah contoh macam kalau NAND gate tu nak buat n dulu pun boleh. Okey, cuba tengok yang ni. X equal A plus A dot B. Okay. So, kita tahu dia ada 2 input A dan B. So, cuma ada A dan B, 2 input. So, dia punya bilangan baris dia 4. Kemudian, dia punya bilangan kolom dia 2 operator. So, 2 tambah 2, 4 juga bilangan baris dia pun. Okay. So, kita pun buatlah dia punya ni. Okay. Cuma, bila kita nak selesaikan expression, kita kena tengok keutamaan dia. Okay. So, keutamaan untuk gate ni, kita akan buat N dulu baru O. Dia ada kurungan N, kemudian NAND, kemudian O dan seterusnya lah. Okay, dalam kelas seterusnya nanti kita akan tengok keutamaan dia. But, so sekarang ni kita akan buat yang ni dulu. Sebab kita kena selesaikan N dulu. Darab dulu baru tambah kalau mat biasa kan. Okay, so kita buat A dot B. So, 0, 0 adalah 0. 0, 1, 0. 1, 0, 0. 1, 1, 1. Okay. Kemudian barulah kita combine balik dengan A. So, bila combine balik dengan A, so yang ni kita akan tambahkan balik dengan A. So, kita pluskan dengan A balik. So, 0, 0 kita dapat 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. So, itulah dia punya truth table untuk expression ni. Boleh? Alright, kita teruskan. Okay, tengok seterusnya sekarang ni. X equal A dot B plus C. Okay, sekarang ni untuk B plus C, dia ada kurungan. So, bila kurungan, kita kena buat kurungan dulu. Kalau tak ada kurungan, contoh katalah expression dia sama dengan A dot B plus C. So, kita kena buat dot dululah kalau tak ada kurungan. Tapi sekarang ni bila ada kurungan, kita kena buat kurungan dulu. Dan barulah kita tambah dot, kita endkan dengan A. Baik. So, dia punya apa nama ni, dia ada 3 input. So, A, B dan C. So, dia akan jadi 8 combination. 2, 3, 3. Kemudian, dia punya operator dia 2. So, N tambah G akan dapat 5. Baik. So, kita selesaikan. Okay, so kita kena akan buat B tambah C dulu Okay, kalau awak tengok sekarang ni bila 3, dia ada 8 baris lah. So, macam yang cakap sebelum ni, kita susun untuk yang input paling dalam kita selang 1. So, 01, 01, 01 dan sampai 8 kali. Untuk yang ni kita selang 2, 00, 11, 00, 11. Dan untuk A ni kita selang 4. So, kalau ikut pattern ni, insyaAllah awak punya bilangan input akan lengkap dan insyaAllah betul lah. Dia tak berulang. Kalau tak ikut susunan, takut dia berulang nanti.
Okay, so kita buat B plus C dulu. So 0, 0 kita dapat 0, 0, 1 kita dapat 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Baik, selesai. Okay, sekarang baru kita AND-kan dengan A. So, kolom ni kita akan AND-kan dengan kolom ni. Okay. So, 0, 0 kita akan dapat 0. 0, 1 kita akan dapat 0. 0, 1 kita dapat 0. 0, 1 kita dapat 0. Kemudian, 1 dan 0 juga 0. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. So, ini output akhir dia. Bilangan combination output dia untuk expression ni adalah semacam ni. Okay. Boleh? Awak jangan keliru sebenarnya bukanlah dia keluar semua macam ni. Dia possibility lah. Maksudnya untuk expression ni 3 input, so dia ada 8 kemungkinan output dia. Bila input masuk A0, B0, C0, output yang keluar adalah 0. Kalau dia masuk A0, B0, C1 pun output dia 0. Itu cara kita baca dia punya ni lah. So kalau output dia 1, A1, B1, C1. So output yang keluar adalah 1. Based on gate dia akan dapat 1. Okay, boleh bukanlah bermaksud dia mesti keluar 88 serentak. Tak, dia keluar 1 je, salah satu lah. Okay, based on input dia. Alright. Sebenarnya kita nak tengok, okay, dia bagi logic circuit. Okay, so kalau dia macam ni, dia bagi logic circuit, kita dapatkan expression dulu. So yang ni adalah NOT gate. So yang ni adalah Z NOT. Yang ini AND gate, betul? So kita akan dapat X dot Y dot Z NOT. Okay, so kita pun selesaikan dia punya ni. Okay, dia ada 3 input, so 8 baris. Okay, so kalau tengok kat sini, kita kena buat, of course kita kena buat Z NOT dulu lah, baru kita akan AND-kan semua. Okay, so bila Z NOT, sebaliknya daripada Z ni, so 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Kemudian kita akan AND-kan dengan 3 ni lah. X, Y dan Z NOT. So 0, 0, 1 kita akan dapat 0. N ni ada 0 je 0. So 0, 0, 0, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1, 1, 0. Okay. Baik. So itulah dia punya susunan output dia untuk expression X.Y.Z0. Okay. So ni mencabar sikit. Baik. So kita ada NAND gate XOR dengan XNOR. Okay. Bilangan input berapa? Kalau dekat sini kalau tengok bilangan input dia sebenarnya 2 sahaja, A dan B sahaja. C dan D ni adalah output daripada gate sebelumnya. Okay, dia cuma label C dan D. Okay, nak mudah kita dapatkan expression dia dulu. Okay. So macam mana expression dia? So yang ini adalah NAND gate So A dot B not NAND gate. Okay, so C tu adalah A dot B not NAND gate. Kemudian D ni dia adalah XOR antara A dan B. So ni adalah A plus B XOR. Okay, kemudian yang last ni dia adalah XNOR gabungan C dan D. So C tadi adalah A dot B not, kemudian XOR A plus B. So ini kita kena kurung dulu sebab kita XOR dia. Okay, kemudian dia ni XOR, dia adalah XNOR. So kita notkan dia. Okay, so ini expression dia. Okay, so bilangan input dia 2, so 4 baris saja, tapi dia punya, kalau tengok bilangan kolom dia banyak lah sebab gate dia banyak kan. Dah berapa gate dah tu? 3 gate campur dengan itu. Okay, so kita boleh selesaikan. Baik, cuma yang ni dia tak dia silap sikit label ni, tak boleh saya tunjuk Okay, so kita buat dulu sekarang ni. Kalau ikutnya NAND gate ni yang ni lah. So yang ni C NAND gate ni. Cumanya dia buat A dot B dulu dan dia notkan. Kalau awak nak terus buat A dot B not ni pun NAND gate ni pun boleh. Tak ada masalah. Okay, so ini 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Okey. Kemudian kita notekan dia. Baru dapat C tu. So, ni kita dapat 1, 1, 1, 0. Okey. So, ini yang C tadi tu lah. NAND gate tu. Kemudian, yang bawah tu, D. Dia adalah XOR A dan B. So, yang ni lah. Okey. So, XOR A dan B. 0, 0, XOR akan dapat 0. 0, 1 akan dapat 1. 1, 0 akan dapat 1 ganjil kan. 1, 1 akan dapat 0. Okey. Kemudian yang ni XNOR ni sebenarnya bukan yang ni. XNOR ni. So ni silap ni. Bukan label tu, salah label tu. Okey. So Q ni kita nak gabungkan C dengan D, kita XNOR-kan dia. Okey, boleh kita buat XOR dulu. So C XOR D. Boleh buat itu dulu lah. So 1, 0 XOR dulu 1, 0 akan dapat 1. 1, 1 akan dapat 0. 1, 1 akan dapat 0. 0, 0 akan dapat 0. Kemudian barulah kita XNOR-kan dia. So kita akan dapat 0. Terbalik lah 1, 1, 1. So itu output akhir dia 0, 1, 1, 1 combination dia. Okay. Boleh? Baik. So itulah untuk kuliah kita yang kali ni. Kita dah tengok tadi apa tu derived gate untuk exclusive OR dan exclusive NOR. Sebenarnya kita cuba nak selesaikan truth table untuk 2 input dan 3 input. Dan sebenarnya yang melibatkan logic circuit lah. Okay, insyaAllah untuk kelas kita yang seterusnya, kita akan tengok pula macam mana nak lukis logic circuit. Okay, macam mana nak lukis logic circuit, kemudian macam mana nak derive expression based on soalan dan sebagainya. Okay, so saya harap sampai sini awak boleh faham lah Yang penting sekali awak boleh faham macam mana XOR dan XNOR tadi. Okay, so terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam kuliah selanjutnya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.